Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali kita dalam demo FB Live. Okay, tadi untuk sesi pertama Puan Safura telah menunjukkan cara-cara untuk membuat minuman nenas, minuman daripada nenas. Okay, untuk sesi kedua ni kita akan buat jeli nenas ya Puan Safura? Betul. Jeli nenas. Okey, selalu kita dengar jeli kelapa. Saya jarang dengar jeli nenas ni. Saya rasa ni first time. Hari ni kita buat jeli nenas. Okey, yang mudah, yang senang. Sekejap je boleh siap. Bahan-bahan pun tak susah. Kita boleh jumpa di mana-mana, akhirnya senang, mudah lah dia punya bahan-bahan mentahnya kita nak beli, nak cari. Okey Okey, yang pertama semestinya lah nenas. Isi nenas yang ranum lah. Macam tadi saya guna nenas yang itu, yang ni pun kita guna nenas yang sama. Okey. Isi buah nenas. Ini saya yang jeli nenas ni kita guna untuk buat untuk separuh adunan saja. Nanti tuan-tuan janganlah pelik tengok resepi 1 kilo tapi kenapa saya punya dapat sikit je. Ini kita buat separuh adunan saja. Isi buah nenas dalam kira dalam setengah kilo lah. Air 1 liter kita buat 500 je lah. Air itu bahan A. Ini yang dah siap saya kisarkan. Air bersama isi buah nenas. Air ni, isi buah ni tak perlu di steam kan. Okey, seterusnya air itu bahan A. Bahan B, air juga. Air 500 liter. Gula dalam 125 lah, separuh lah. Lepas tu hari ni saya pakai agar-agar serbuk. Agar-agar serbuk satunya dia boleh optional nak agar-agar serbuk ataupun agar-agar bertali. Okey, sebab pakai agar serbuk ni sebenarnya nak cepat. Kita nanti saya akan tunjuk yang tu kita pakai air panas. Sekejap je. Okey, agar-agar serbuk, lepas tu ada ni daun pandan. Daun pandan macam biasalah kita untuk wangi lah. Okey, lepas tu yang ni untuk dia punya topping dia. Topping dia kita pakai cincangan daripada buah lah. Kita potong dadu lah. Kalau potong panjang-panjang boleh tak Safura? Ikut terpulang masing-masing. Tapi seeloknya dadu lah. So kita letak dalam ni. Okey, yang pertama kita kena panaskan dulu lah. Sambil. Okey ni blend Okey, ini saya tunjuk blend. Sambil-sambil kita panas yang tadi ni, saya tunjuk blend macam biasa lah. Blend sikit. Ni air saya tinggalkan sikit tadi. Okey. Dia seeloknya nenas yang masak ranum. Kalau tuan-tuan nak guna nenas madu pun tak bersalah. Jadi kiranya untuk buat jeli nenas ni apa-apa nenas pun kita boleh guna lah. Boleh tak bersalah. Sebab kalau nenas madu tu dia air dia macam kita nampak di tepi-tepi jalan, dia guna untuk nenas madu sebab kandungan air dia lagi banyak sebenarnya. Okey ni Yang kita masak ni nenas dan air yang kita kisar tadi. Ya, betul. Tanpa ada campuran apa-apa lah. Tak ada campur apa-apa. Semata air dan nenas, isi nenas. Air dan isi nenas kisar bersama dan kita masak sehingga dia beruap dan mendidih sedikit. Okey. Nampak macam mudah Puan Safura sebab tengok bahan pun tak banyak. Kita ada, kalau ikutkan ada dalam 4-5 bahan sahaja ya. Betul. Senang tu saya kata. Dia punya bahan-bahan dia di kedai runcit biasa pun ada boleh jumpa. Kalau macam nenas tu katalah dia tak masak ranum, boleh kita guna tak? Yalah, kadang kita nak buat dessert tapi tak ada nenas yang masak ranum, tak sabar nak buat ni kan. Macam mana boleh ke macam mana? Boleh guna, tapi kandungan macam saya kata tadi, kandungan jus dia dan warna tu kiranya kurang nampak lah. Kira macam warna je kurang nampak kuning. Mungkin dia akan dia mungkin sikit lah tak manis sangat macam tu Puan Tika. Okey. Sambil-sambil saya ni kena tunggu agak uap dan mendidih sedikit. Okey, macam nenas ni kita tahu kalau budak-budak makan selalu, walaupun kita orang tua makan pun kadang lidah kita akan terasa lidas Betul. Jadi kita buat dalam bentuk jeli nenas ni macam mana, akan sakit juga lidah ke macam mana? Tak ada, kira dah masak tu. Kira dah matilah enzim gitu. Enzim dia dah ni lah, dah kiranya nak
dah tak ada lah kiranya. Macam kita cakap tadi, tujuan kukus dia untuk mematikan enzim dan tidak berubah warna. Dia masih kekal cantik lagi. Itu kalau tadi macam untuk steam tu kita nak matikan enzim dia dan tak nak bagi dia berubah warna jadi lebam. Okay, kalau macam jelly ni, Puan Safura kan masak berasin kan, nanti nak masak agar-agar lain. Kenapa tak masak sekali je dalam agar-agar tu? Maksudnya kita tuang jus tu dalam terus. Sebab kita kena yang macam ni, agar-agar ni kita kena larutkan dulu. Kalau kita masak sekali nanti agar-agar tak larut. Lain lagi kalau pakai agar-agar bertali. Dia kena masak berasingan. Macam tu ya. Jadi pun nanti kita akan tapis yang ni. Selepas kita masak ni, kita akan tapis. Lepas tu kita masak air gula dengan bersama agar-agar. Kita tak ambil dia punya serat tu? Tak ambil, kita tak ambil. Kalau macam minuman tadi memang kita ambil. Okey. So kalau resepi yang akan Puan Safura kongsi nanti, boleh dapat berapa? Kalau macam satu adunan, contoh satu adunan kita akan dapat dalam 18 cup. 18 banyak juga tapi isian dia 8 ounce punya isian dadih tu lah. Maksudnya bekas yang tinggi macam ni lah. Ini 8 ounce. Kalau pergi kedai cakap saya nak beli bekas dadih 8 ounce. 8 ounce macam ni. Okey. Kalau tuan-puan pakai yang pendek tu boleh. Biasa kan kenduri kendara kan kita pakai yang pendek je kan. Boleh, tapi dapat konten ni lebih sikit lah. Betul-betul. Lepas tu kalau macam kita nak jual lah kan, agak-agak berapa kita nak letak harga ni? Orang mesti akan tanya kos. Kos dia saya dah agak, sebab kita pakai MD tool ni kan dalam 6 hingga 7 sen lah untuk satu cup macam tu. Terus kalau kita jual RM2 pun kita dah masih dapat untung. Banyak untung. Tapi macam saya kata lah, kena tengoklah nanas macam mana. Kalau macam saya pakai agar-agar serbuk ni, dia punya harga dia mahal sikit. Kalau agar-agar tali tu murah sikit. Mungkin kita boleh jual murah sikit. Kalau macam serbuk ni kita pakai dalam 8 gram, dalam harga saya beli satu pack tu 10 gram dah RM3 lebih. Mahal juga Mahal juga. Kalau nak murah kita guna yang agar-agar tali lah, jenis tali panjang tu. Betul. Dia punya beza dia, kalau agar-agar serbuk ni cepat siap. Mudah. Yelah, sebab dia dah bentuk serbuk. Ya, betul, dia cepat larut. Kalau agar-agar tali ni dia lambat sikit lah, tapi kos dia murah sikit. Okey. Yang ni kita tunggu dia beruap. Lepas tu nanti kejap lagi kita tapis. Sambil-sambil Puan Atikah tapis, nanti saya akan tunjuk untuk larutkan. Larut untuk air, untuk agar-agar ni sekejap je Puan Atikah. Ya, sekejap sekejap je. Macam ni kita boleh buat bersama dengan anak-anak tak? Boleh dibantu, dikawal dengan orang dewasa lah. Sebab main api kan. Kan tak pasal-pasal tolong mak, maklumlah dengan PDPR kat rumah lagi kan Puan Atikah kan. Diorang pun bosan juga anak-anak ni kan. Boleh ajak buat aktiviti tambahan musim-musim PKP ni kan. Betul. Mungkin anak pun stres belajar. Kita boleh didik anak kita. Kita buat sama-sama aktiviti dengan dia. Nanti bila dah penat belajar, kita macam bagi reward lah. Jelly nanas. Sebab Puan Atikah, nanas ni buah tempatan kita. Kita kena lah tunjuk ke anak-anak. Salah satunya. Sangat sedap. Saya dah rasa yang Puan Safura dah buat yang macam ni. Rasa dia memang lain ni. Dia bukan macam jeli-jeli atau daging kita makan. Dia memang rasa premium. Kalau nak jual pun memang tak boleh jual harga murah-murah lah. Sebab kita guna pun ada isi nanas. Tak ada perisa. Tak ada perisa. Semata jus nanas pure yang kita blend. Betul. Katalah saya tak ada nanas ni Puan Safura, saya mangga berlambak ni. Sekarang musim mangga, macam mana? Boleh tak saya nak tukar guna resepi yang sama? Boleh. Boleh guna. Okey, saya ada soalan daripada Saidati Muhammad. 1 liter air bersamaan dengan 800 gram serbuk agar-agar ke Puan? Yang ni kita dah sukat ratio dia. Kalau Puan buat di rumah, just ikut je sukatan yang kita bagi ni, insya-Allah jadi. Tapi kalau kita pernah try, saya pernah try, kita letak dalam 10 gram. Dia agak keras sikit. Kalau sedikit sangat pun tak sedap juga kan. Dah jadi macam bubur pula kan. Kalau 8 gram tu just nice je. Okay, macam yang Puan Safura tunjuk ni, kalau ikut resepi asal 1 kilo
1 kilo isi nanas, 1 betul. kilo isi nanas dan 1 liter air kita kisar bersama dan kita masak dalam periuk ni lah. Nanti kita akan tapis. Lepas tu yang untuk agar-agar tu air dia berapa banyak Puan Safura? Air dia macam yang ni kita buat separuh dalam 500 ml saja. Separuh ni. Kalau separuh 500 ml. Ni sebab dia satu-satu lah. Macam buah nanas 1 kilo, air 100 ml. Ya, betul. Okey, ada soalan Puan Atika daripada apa tu? Nama dia panjang ni. Tanah ke tanah Mayandis. Tanah ke tanah. Saya baru masuk apa yang dibaca dalam periuk tu. Okey. Oh, yang ni. Oh, mungkin ada yang masuk kemudian Okey, macam ni saya. Okey, yang ni yang dalam periuk ni hanya jus nenas yang dah dikisar. Nenas yang dikisar bersama air yang dah disukat. Air dah sukat. Macam saya buat setengah adunan 500 ml sajalah. Itu semata, tak ada bahan lain. Cik Tanah Merah. Cik Ahmad Nazri. Kalau buat jeli tambah kepingan nanas atau cube nanas kecil dan jeli boleh? Ya, boleh kan. Kalau ikutkan ni dalam resepi kita ada, memang ada. Ini kita adalah topping dia orang kata. Nanas yang telah kita potong dadu. Tak ada masalah. Kalau tak letak pun boleh. Tapi bila makan, kalau ada tu makan rasa macam feel lagi lain sikit lah. Rasa macam di kayangan gitu. Okey dah. Mungkin dah beruap sikit. Dah buat, dah mendidih sikit. Boleh tapis lah. Tapis lah Okey. Kalau kita tak tapis, dia jadi macam mana tu Puan Safura? Kalau tak tapis, ni lah, berserat lah. Serat berserat. Tak syok juga kan makan. Dia tak licin lah. Tak licin. Mungkin peratus. Oh, ada lagi soalan. Sharifah Mahani, Syed Ismail. Tapi sukatan agar-agar tali dan sukatan agar-agar sama ke? Okey. Bagus soalan tu. Sukatan agar-agar tali dia lebih sikit. Kalau macam satu adunan, agar-agar tali kita guna 12 gram. Ni tuan-tuan boleh cantik lah. Boleh cantik. Kalau agar-agar serbuk, 8 gram saja. Mungkin nak kata separuh, lebih sikit lah. Okay. Okey, sambil-sambil. Sambil-sambil Puan Atika sambil-sambil Puan Atika tapis, saya nak tunjukkan lah cara untuk didihkan air gula. Cik Ahmad Nazrin, nak rajin Cik Ahmad Nazrin ni bagi soalan. Bagus info untuk yang lain juga. Untuk nampak cantik jeli yang dibuat, kalau layarkan dengan jeli rasa nanas dan jeli susu pun sedap, jadi lebih layak. Ikut kreativiti masing-masing. Betul. Nak berselang-seli ke apa ke boleh, tu saya kata ini kita bagi asas. Terpulang untuk tuan nak buat berlapis-lapis pun boleh. Cuma masa dia panjang, kita nak tunggu dia keras layer pertama sejuk bagi beku, baru layer kedua. Dia jadi macam lambat sikit lah. Kita nak senang, tuang terus masuk peti lah Puan Safura. Kalau nak niaga, dia kena cepat-cepat. Tak boleh lambat. Okey ni Puan Atika dah ni, saya nak. Okey, sudah. Saya nak ni serat dia larutkan. Betul lah. Kalau ada serat dalam ni, sebab serat ni macam agak kasar-kasar kan. Jadi mungkin mengganggu rasa jeli tu lah. Bila tak sedap lah. Tapi macam kita kalau beli jeli kelapa pun, ada ke orang memanglah kita blend dia, tapi yang ni berserat tak sesuai. So kita ambil dia punya jus je lah. Ini sambil-sambil Puan Atika. Okey, ini 500 untuk bahagian B pula. Saya nak tunjuk yang untuk larutkan agar-agar. Okey, ni air. Saya nak cepat, saya guna air panas. Air didih, air panas cepat sikit. Okey. Kita larutkan serbuk agar-agar. Muhammad. Tak nampak. Daripada mana ni? Muhammad. Zoom sikit. Syazli. Muhammad Syazli. Sekiranya nak buat untuk komersial, untuk ketahanan, boleh ke tambah ejen pengawet seperti jus tadi? Okey, untuk sebarang bahan pengawet yang kita nak tambah ke dalam produk kita, kena merujuk kepada buku akta makanan. Buku tu tuan boleh belilah. Kat situ dia ada
panduan, garis panduan dia, apa yang kita boleh tambah ke dalam makanan kita, berapa banyak. Okay. Macam jelly ni kalau nak tambah, kena tengok berpandukan buku tu lah, sebab kita selalu memang tak letak pengawet di dalam jelly. Okey ni ni cuba tengok, tuan-tuan boleh tengok. Kalau pakai serbuk sekejap je larutnya. Kalau pakai agar-agar tali mungkin dalam 5 minit, 3 minit ke 5 minit. Ni dah ni dah larut Sekejap je, sekejap sebab lagi pun saya pakai air panas, dia sekejap je. Okey, ni dah larut, kita boleh masukkan gula. Okey. Gula dengan daun pandan. Daun pandan ni Azwan Muhammad Yusof. Soalan daun pandan atau meja dia untuk apa? Daun pandan. Okey. Daun pandan ni saya untuk mewangikan lah. Kalau mak-mak kita dulu kan, dia punya aroma tu lain sikit lah. Kalau tak ada pun tak apa. Tapi kalau ada lebih sedap, bau dia lebih bangkit bau dia. Jadi berapa lama kita nak masak, nak bagi gula dia cair? Sampai dia larut saja. Sampai larut sahaja. Okey. Bukan sampai mendidih ke apa ya? Tak ada. Sekejap je. Sekejap ya puan. Tuan-puan boleh buat, kalau macam kami sambil berceloteh, jadi dia macam lama lah. Kalau kita buat kat rumah, rasanya kacau-kacau sekejap je. Okey, ni dah larut ya tuan-puan. So kita boleh masukkan air jus tadi lah yang kita masak tadi. Jus ni? Okey. Campur sahaja. Sini saya tutup api Okey, sebab dah larut semua. Boleh. Yang ni saya boleh isi ke dalam cup Boleh. Okey, yang ni yang tadi cube tadi yang Cik Ahmad Nazri tanya tadi. Ni yang kata kepingan dadu ke apa? Ni. Berapa banyak yang kita nak kena isi? Dalam anggaran dalam 1 sudu lah. 1 sudu. Kalau nak makan sendiri letak lebih boleh lah ke? Boleh. Ni dah boleh terus tuang dah. Tuang je terus. Saya nak buat. Tuang panas-panas ya? Boleh, tak masalah sebab bekas ni tak ada masalah, dia ada boleh guna untuk ni. Dia tahan panas lah. Jadi kalau saya tengok dekat sini pun dia ada tulis 100 microwave. So dia tahan panas Okay. So kita boleh tuang lah. Kalau nak guna buah-buah lain pun tak ada masalah. Yang biasanya nanas, lagi je kelapa. Lagi apa lagi Puan Atikah? Ini Rodi dia boleh kongsikan resepi ke sebab tertinggal tadi. Okey. Untuk yang jelly nanas ni tadi Puan Safura telah tunjuk untuk setengah adunan. Nanti sewaktu akhir nanti kita akan paparkan resepi yang penuh lah. Okey, untuk yang setengah adunan ni Puan Safura menggunakan setengah kilo isi nanas, 500 ml air. Ya, betul. Dipisah bersama dan dimasak dalam periuk kemudian sampai mendidih, lepas tu kita tapiskan ya. Tapis betul lah. Sebab kita tak nak serat tu. Kita nak serat tu, lepas tu kita masak yang jus nanas tu pun sebab kita nak matikan enzim dan supaya tak berubah berubah warna. Okey. So yang untuk agar-agar pula tadi, air berapa? Air 500. Nak cepat pakai air panas lah. Air didih panas. Lepas tu sebut agar-agar. Saya guna sebut agar-agar hari ni. Okey, sebut agar-agar. Gula 125 gram. 125 gram. Dan daun pandan lah. Untuk haruman lah. Lepas tu masak. Tapi cara dia kena larutkan serbu agar-agar ataupun agar-agar bertali dulu, baru masukkan bahan lain. Nanti kalau tak larut. Okey, kalau macam ni berapa lama dia nak membeku? Maksudnya dia nak keras lah. Kan dia dah bentuk cecair kan? Ni kalau macam ni dalam kita masuk peti dulu lah. Dalam peti kena masuk dalam chiller lah. Peti ais biasa lah. Dalam setengah hari pun dah sejuk. Bukan ada soalan daripada Norshikar. Bekas tu tahan panas. Ya betul. Betul. Bekas tak masalah.
Bekas ni kena tengok lah. Ada setengah bekas dia tak tahan panas. Kita kena tanya dekat tuan kedai. Yang microwavable ke? Dia macam dia ada tulis dekat bawah dia ni. Dia punya simbol dia kat bawah. Dia ada simbol, dia ada kadang dekat penutup dia ada tulis. Ada soalan lagi ke? Daripada Sharifah Mahani, Syed Ismail. Kat mana buku atau makanan? Oh, yang ni di kedai-kedai buku ada. Ya, betul. MPH, Popular, Pustaka Raya, Popular, semua ada. Dia sentiasa diperbaharui. Ya, ikut betul. tahun-tahun. Ada lagi soalan? Daripada Jamazillah Abdul Mahid, blender jus dengan air yang disukat. Tukar. Betul-betul. Betul, Cik Jamazillah. Kena blender dengan air yang disukat. Kalau tak nanti dia akan cair, nanti dia akan, kita akan lari lah. Lari, sukatan lari. Lepas tu tekstur dia tak akan cantik lah, akan cair lah. Ya, betul. Ada lagi soalan Mat Zailani Ibrahim. Bermakna asas bahan resepi. Betul, macam saya kata, satu-satu. Kalau nak pakai buat separuh, separuh-separuh lah. Betul. Ada lagi? Tak ada dah? Okey. Okey, kita dah selesai Puan Atikah. Ya. 2 resepi hari ni, ilmu yang bermanfaat, boleh buat di rumah musim PKP ni. Boleh buat aktiviti bersama keluarga. Okey, aktiviti bersama keluarga, anak-anak. Ataupun nak buat pendapatan sampingan. Betul. Jual-jual untuk tambah pendapatan di musim PKP ni. Boleh sangat, boleh. Okey. Jadi berakhir sudahlah sesi FB Live kita untuk hari ini. Sekiranya ada sebarang persoalan lagi, nanti kita akan jawab di ruangan komen lah. Dan tuan-puan yang terlepas live tadi boleh ulang balik nanti. Pihak jabatan akan siarkan di laman Facebook Jabatan Pertanian. Okey. Sebagai maklumat tambahan lah, untuk mengikuti kursus-kursus secara percuma, tuan-puan boleh berhubung dengan pejabat pertanian daerah atau pertanian yang berkaitan dengan tuan-puan. Ya, betul. Boleh call. Ataupun boleh mengikuti, like dan follow di laman web Facebook kita. Facebook kita sebab official Jabatan Pertanian. Sebab kita setiap hari ada update info-info yang menarik. Kalau kita ada sharing knowledge, kita akan siarkan di Facebook tu lah. Okey. Jadi jangan lupa share lagi video ni, live ni, supaya ramai lagi yang boleh mendapat ilmu daripada perkongsian kita hari ini. Dan jangan lupa jaga SOP, stay safe, jaga diri, jangan stres. Okey, jumpa lagi di segmen dan hari yang lain. Okey, selamat mencuba. Nanti apa-apa feedback. Bye. Assalamualaikum.